Waalaikumsalam Puan. Macam mana hari ni? Okey Puan? Hari ni agak kurang okey dah. Okey, dalam masa tempoh seminggu ni Puan okey? Banyak masalah. Okey. Alright Puan. Puan tahu kan apa tujuan Puan untuk datang pada hari ni? Saya tahu untuk saya diberi sedikit kaunseling. Okey, sebelum kita teruskan pada sesi kaunseling kita lah, izinkan saya perkenalkan diri saya dulu lah. Saya Nur Haslina binti Mat Nor, iaitu pakar kaunseling, dan sebelum saya teruskan sesi kaunseling saya, ada beberapa etika lah dalam sesi kaunseling yang kita perlu patuhi lah. Dan salah satunya adalah kerahsiaan lah, di mana antara saya dengan Puan adalah klien saya dan saya adalah kaunselor Puan, di mana apa yang kita cerita dalam ni habis kat sini saja. Saya tak boleh cerita ke orang lain dan Puan pun tak boleh cerita ke orang lain. Di mana kita kena pegang Puan dengan etika ini. Okey, sebelum kita teruskan lagi sesi kita, minta Puan perkenalkan diri sikit supaya kita lagi mesra lah untuk jalankan sesi kaunseling ni. Okey, nama saya Nur Ashikin binti Abdul Rahim. Puan boleh panggil saya Shikin je. Okey. Okey, saya dah berkahwin. Saya ada 3 orang anak. Saya bekerja di salah sebuah syarikat swasta. Saya bekerja sebagai kerani akaun. Okey. Suami saya pun bekerja sebagai pengawal keselamatan di salah sebuah syarikat swasta juga. Okey, boleh saya tahu apa tujuan Puan jumpa saya hari ini, dan kalau Puan tak ada masalah, kita boleh share, mana tahu boleh kita berkongsi apa masalah yang Puan alami. Saya ada masalah dengan keluarga saya, Okey. dengan suami saya sendiri. Satu masalah tempat kerja juga. Selain itu ada masalah lain? Setakat ni saya ada itu je masalah yang menghimpit diri saya. Okey, maksud Puan ada masalah bersama keluarga dan juga iaitu suami lah. So masalah apa tu? Boleh Puan explainkan saya supaya kita lebih jelas lah. Okay, masalah saya dengan suami ni berpunca daripada suami saya. Okey, apa masalahnya? Dia suka main judi online. Okey. Bila dia dah start main judi online tu, kewangan dia pun tak cukup. Tambahan pula dengan saya ada 3 orang anak, gaji dia pun tak besar, gaji saya pun cukup-cukup makan je. Tambah pula saya duduk dekat KL kan. Jadi bila dia dah start main judi online tu, duit dia tak cukup. Bila duit dia tak cukup, dia akan minta dengan saya. Jadi bila saya tak dapat bagi, dia akan pukul saya. Pukul bukan sikit-sikit lah. Kadang-kadang sampai saya pingsan. Okey, kadang kalau dah pingsan, pukul lah, bengkak-bengkak kan. Jadi saya nak dengan duit yang gaji yang saya tu, saya nak cara anak saya yang tengah sekolah 3 orang lagi. Saya nak beli makanan lagi. Saya nak beli susu anak lagi. Itulah jadi macam masalah tu saya dah tak boleh nak tanggung dah. Sejak bila yang Puan masalah ni berlaku, yang Puan dapat perasan tingkah laku suami Puan yang main judi online ni? Sejak setahun yang lepas. Oh, baru Puan perasan lah. Maknanya dia tahu tak bila Puan tahu yang dia main judi online? Ataupun dia masih tak sedar lagi yang Puan dah tahu? Saya pernah nampak dia main dekat rumah. Jadi bila saya tegur, saya kena balik. Lepas tu bila macam mana saya nak cakap, bila tak ada keinsafan lah dekat dia. Kadang saya tegur. Lepas tu bila dia start main judi online tu tak cukup duit, dia akan pukul je. Itu masalah ni, dia akan pukul saya. Boleh saya tahu dah memang kerap ke dia pukul Puan ke macam mana? Setiap kali dia kalah dan setiap kali dia tak cukup duit, memang saya akan jadi mangsa. Tapi saya bersyukur anak-anak tak pernah disentuh. Dia akan pukul saya je. So, okey, disebabkan Puan kena pukul lah kan. Puan pernah buat laporan polis ke? Apa ke untuk... Saya dah pernah buat laporan polis. Okey. Tapi bila saya fikir anak-anak, saya fikir perasaan masih sayang kat dia kan. Jadi saya tarik balik report tu. Oh, kiranya berapa kali dah Puan buat laporan polis tu? Dalam 2 kali. 2 kali, maknanya dalam tempoh 2 kali tu juga Puan tarik balik report sebab dia masih sayang suami lagi, fikir anak-anak. Bila nampak macam kebodohan saya lah.
dah buat report tarik balik kan. Tapi saya fikir anak-anak, saya fikir apa, sayang kat dia kan. Saya harap dengan saya buat report tu dia dapat insaf lah. Tapi bila kali kedua saya buat report pun dia tak insaf. Masih main judi, masih pukul saya. Tapi saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Okey, disebabkan masalah keluarga puan ni, pernah tak puan macam berbincang dengan atau berkongsi masalah puan ni dengan keluarga puan terdekat ke? Contoh dengan mak, dengan ayah ke? Bukan saya tak nak share, tapi bila kita melibatkan suami isteri ni, kita jadi malu tau. Tambahan lagi suami kita buat masalah macam ni, kita malu dengan mak ayah kita. Sebab perkahwinan saya ni mak ayah saya atur kan. Jadi mak ayah saya rasa ni suami saya ni yang terbaik lah. Jadi bila saya cerita, mesti perasaan mak ayah saya ni macam kecewa kan. Jadi saya tak nak susahkan dia orang. Saya pun memang saya ada kawan kat pejabat, tapi kawan-kawan saya pun tak percaya nanti bila saya cerita dengan orang, dia cerita dengan orang lain. Itu pertama malu lah. Jadi saya ambil langkah, saya diam, saya pendam, saya solat, saya doa je. Saya solat, saya doa macam tu je lah. Lepas tu saya tengok macam tu juga tak ada perubahan. Sebab saya rasa macam bila puan pendam seorang diri, ini yang membuatkan puan macam makan hati seorang tau. Bagi saya kalau macam puan boleh share dengan seorang, macam puan ada kawan rapat ke yang atau orang yang puan boleh dipercayai, mungkin puan boleh terluahlah dengan apa masalah puan ada ni. Ataupun puan masih tak percaya siapa-siapa kat masa ni. Masalah rumah tangga saya memang tak akan cerita lah dengan siapa. Sebab itu terlampau privacy kan masalah rumah tangga kita. Maknanya puan nak hadap seorang-seorang masalah puan ni. Sebab tu saya cari puan untuk ni share masalah saya. Kalau mungkin lepas cerita dengan puan, lega hati saya tu. Saya nampak jalan. Lagipun masalah saya dengan suami, saya pernah rujuk lah dengan pejabat agama untuk di kaunseling. Kali pertama okey lah, suami saya balik kerja sama. Kali kedua, bila dah terjebak dengan judi online tu dan asyik kalah, tak cukup duit, dia tak nak bagi kerja sama lah dengan pejabat agama untuk di kaunseling. Maknanya macam sekarang ni segala keputusan tak dapat lagi. Maknanya puan belum dapat solution lagi untuk masalah keluarga puan ni kan. Kiranya bila puan jumpa pihak polis, puan tarik report. Bila puan jumpa pihak agama, puan suami tidak dapat memberi kerjasama. Jadi saya harap yang bila puan berkongsi masalah puan dengan saya ni, harap puan dapat lega sikit apa masalah yang puan alami, dan juga kita cuba, saya sebagai pihak kaunselor cuba untuk selesaikan masalah yang puan alami ni dengan cara yang terbaik lah. Okey puan, bila ada masalah keluarga ni, macam mana pula dengan prestasi kerja puan? Adakah terjejas ataupun puan masih boleh kontrol lagi? Prestasi kerja saya, mula-mula masa kejadian berlaku, saya boleh handle lagi lah. Saya boleh pergi kerja macam biasa. Tapi makin hari bila saya dah start pukul, badan-badan kita dah berlebam. Takkan kita nak pergi kerja. Saya gerak lah ambil MC. Lepas saya kena pukul tu, saya gerak ambil MC. Kadang-kadang dalam masa seminggu tu 3 hari je saya datang kerja. Saya ni kerana kewangan, dalam penting mesti bos pun akan cari saya. Bila saya nak MC, bos cari saya. Jadi sejak kebelakangan ni, prestasi kerja saya memang teruk lah saya kata. Kiranya pihak majikan pernah bertanyakan perkara ini pada puan? Ada tanya, cuma saya tak cerita lah. Kawan-kawan pejabat tanya pun saya tak cerita. Sebab melibatkan keluarga kan. Saya memang takkan cerita lah dengan orang. Okey, kiranya macam dalam seminggu tu puan kadang ambil MC 3 hari tu semua. Jadi kiranya mesti pihak majikan akan tertanya-tanya kan. So maknanya sampai sekini memang puan masih tak buka mulut lagi lah bercerita kepada majikan? Memang tak ada. Bila saya ambil MC, saya bagi alasan saya yang tak sihat. Itu je lah. Ambil MC pun kadang-kadang macam kita perlukan duit. Betul. Kita perlukan duit. Jadi dengan gaji yang tak besar, memang saya ada buat side income.
Tapi jual kuih berapa sen sangat kita boleh dapat untuk kita tanggung kos perubatan kita setiap minggu tu. Jadi saya rasa masalah tu makin mengimpit diri saya ni. Okey, macam dekat tempat kerja, kiranya berapa tahun ya Puan dah berkhidmat dekat situ? Lebih kurang 15 tahun. Sepanjang Puan 15 tahun tu, kiranya Puan tak ada ke memang kawan yang rapat, yang kawan yang Puan boleh percayai? Memang saya ada kawan yang rapat, tapi nak percaya tu macam susah lah. Sebab saya kerja 20 tahun kat sana ni. Memang adalah dua orang yang bekerja lama dengan saya tu. Jadi macam nak cerita dengan orang tu memang takkan, susah je nak cerita. Tambah-tambah lagi masalah tu masalah duit, masalah kena pukul tu, malu lagi, jadi malu. Okey. Cuma kiranya walaupun Puan dah kerja lama kat situ, kiranya Puan belum bersedialah untuk berkongsi masalah Puan dengan mana-mana pihak kan. Tapi pernah tak macam Puan terdetik hati ke untuk berhenti kerja ke disebabkan Puan punya prestasi merunduh ke disebabkan masalah ni? Kalau saya fikir juga, kalau saya berhenti kerja, siapa nak bagi anak-anak saya makan? Sedangkan suami saya yang bekerja tu pun tak cukup gaji dia. Siapa lagi nak hantar dia sekolah, bayar kereta lagi, saya punya tanggungan bulanan tu. Jadi saya teruskan jalan kerja. Selagi bos masih terima saya kerja je macam biasa. Cuma itulah masalah prestasi kerja saya nampak memang tak baik lah. Emosi anak-anak saya sangat terganggu. Terutamanya yang sulung tu, dia sangat rapat dengan bapak dia. Jadi bila ada masalah timbul kan, anak-anak saya macam trauma. Bila dia tengok je bapak dia, jadi takut. Tambah pula macam saya pun kerap dipukul dekat depan dia orang. Depan anak-anak? Memang saya tak nak lah kalau boleh benda-benda ni jadi depan anak-anak saya. Tapi kadang keadaan yang memaksa benda tu jadi depan anak-anak saya. Memang emosi tiga beradik ni memang tak stabil. Kadang-kadang kalau macam saya MC, dia orang pun takkan pergi sekolah. Sebab dia orang duduk dengan saya. Kalau suami saya pergi kerja, dia orang happy je. Kalau suami saya balik kerja, dia orang semua takut. Dia orang akan duduk je dalam bilik tu. Bila saya nak ajak makan susah, nak ajak dia orang main kat luar rumah pun dia orang tak nak. Dia orang macam dengan orang pun, orang kat luar pun dia orang dah macam trauma lah. Dia orang tambah lagi bila dia orang tengok saya kena pukul, kadang-kadang sampai lembik, berpengsan. Tapi memang dia, macam suami saya memang dia tak sentuh anak-anak. Cuma situasi tu tak sesuai untuk umur dia orang macam tu. Sebelum ni hubungan anak dengan ayah dia macam mana? Okey? Sangat baik. Suami saya macam kalau dia habis shift ni, kerja tu, dia akan bawa anak-anak saya keluar. Sebab duit ada kat tangan kan. Jadi bila dia dah start main judi online ni, duit pun tak ada. Jadi memang hubungan tu jadi renggang. Ada juga saya terfikir nak bawa lari anak-anak saya, tapi bila fikir itulah perasaan ni ada lagi dengan suami jadi saya hold dulu. Tapi one day kalau saya rasa saya dah tak tahan, saya akan bawa juga anak-anak saya lari. Takat ni saya masih boleh bertahan lah. Saya harap ada keajaiban lah supaya suami saya berubah lah, jadi bapa yang baik, suami yang baik. Kiranya memang Puan dapat lihat sendirilah yang memang anak Puan trauma. Kiranya bila Puan kena pukul dengan suami, Puan MC, anak pun sekali Puan tak pergi sekolah. Kiranya memang setiap kali Puan buat macam tu ke, ataupun Puan rasa anak Puan tak selamat bila berada dekat luar, bila dengan keadaan yang Puan alami sekarang? Bukan selalu pun. Kadang-kadang ada masa anak saya tak pergi sekolah kan. Bila saya rasa saya tak boleh berseorangan lah. Bila saya rasa saya nak MC, saya tak boleh nak berseorangan. Saya perlukan anak-anak saya sebagai kekuatan. Saya takkan hantarkan dia orang pergi sekolah. Pernah tak anak Puan tanya Puan tentang ayah dia ke apa ke?
Bila dia dapat lihat sendiri kan perkara yang buat terpukul depan mata dia, pernah tak anak lakukan tanya? Pernah juga, tapi diorang tak faham. Diorang masih kecil kan, diorang tak faham kejadian sebenarnya, punca sebenarnya berlaku masalah saya dengan suami saya. Okey, kiranya okey Puan sebenarnya kita ada beberapa sesi lagi. Okey, sesi seterusnya kita akan ada pada 2 minggu lepas. Jadi sebelum saya tutupkan sesi kita pada hari ini, so saya nak simpulkanlah di mana saya dapat tahu di mana Puan banyak lebih pendam apa yang Puan alami, lagi-lagi berkaitan dengan masalah keluarga. Okey, memang tak dinafikan tak semua orang boleh berkongsi masalah dengan keluarga pun. Kadang diorang tak percaya, apatah lagi dengan orang lain. Tapi nasihat saya sebaiknya Puan cari seseorang yang boleh Puan percayai, di mana Puan boleh luahkan segalanya. Di situ sekurang-kurangnya Puan lega dengan masalah Puan hadapi. Jika tak, masalah itu akan berterusan di mana Puan punya pekerjaan terjejas, perasaan, emosi semua terganggu. Bukan emosi Puan je, emosi anak pun sekali terganggu. Jadi saya nasihatkanlah Puan mencari seseorang lah untuk berkongsi masalah. Mungkin bagi saya ibu dan bapa lah antara yang terbaik lah. Mungkin ini adalah masanya untuk Puan berkongsi masalah kepada mereka. Tapi jika Puan tak boleh juga berkongsi, jangan segan-selu untuk berkongsi masalah tu dengan saya. Okey Puan? Okay, saya lega lah untuk sesi kaunseling kali ni. Saya rasa lega lah, walaupun tak lega 100% tapi sekurang-kurangnya saya boleh luahkan dekat Puan. Sebab saya tak pernah luahkan dekat mak ayah saya, mak ayah tu saya, kawan-kawan saya. Saya tak pernah luahkan. Sekurang-kurangnya sesi kaunseling ni dapatlah melegakan, merehatkan minda saya sekejap. Kiranya walaupun baru hari ini adalah sesi pertama, kiranya Puan selesalah untuk berkongsi dengan saya dan legalah sikit, dapat release saya sikit lah Puan punya masalah yang ada tu Puan. Ya betul, saya harap sesi seterusnya, dapat melegakan banyak lagi lah perasaan saya, supaya sedikit sebanyak dapat kurangkan tekanan yang ada dekat diri sendiri. Okey Puan, kiranya sesi seterusnya nanti kita akan bertemu lagi 2 minggu lagi. So Puan ada masalah tak kalau kita berjumpa pada waktu dan masa yang sama? Setakat ni insyaAllah tak ada apa-apa masalah. Alright, okey. Jadi kalau macam tu kita selesaikanlah sesi pertama kita pada hari ini.